Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian? Kita berada pada majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga pada hari ini, episod akhir bagi 29 Ramadan, untuk sama-sama kita menghayati kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita ingin mempelajari apakah panduan daripada Al-Quran, apakah yang Allah ingin sampaikan kepada ibu ayah, ya, terutama ayah-ayah yang sedang berada di depan kaca TV dalam kita menyahut seruan Allah di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, apabila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan perkara ini adalah untuk menandakan kasih sayang Allah. Allah menyediakan syurga yang pintunya itu terbuka kepada orang-orang yang diajak, yang dijemput ke syurga, yang semuanya dijemput kecuali aba, ya, orang-orang yang enggan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berada pada episod akhir Ustaz. Ya, Jadi bila akhir ni, kalau zaman Nabi dahulu, dia adalah masa yang sedih sebenarnya, ya. Ramadan akan pergi, kalau orang kata bahawa Nabi akan pergi, ia adalah masa yang sedih, ya. Tetapi dalam masa yang sama kita tahu bahawa perjuangan perlu diteruskan Ustaz, ya. Betul. Baik. Jadi pada hari ini tajuk kita ialah keluargaku syurgaku Ustaz, ya, sebagai penutup kepada program kita ini, di mana bagi ayah-ayah yang mengikuti daripada episod nombor 1 hinggalah episod yang ke-29 ini, ataupun mungkin yang mengikuti di tengah-tengah, ya, boleh kembali melayari ataupun mengikuti rakaman, ya, di Facebook TV Al-Hijrah ataupun platform Sinar Harian bagi siri-siri yang lepas untuk kita membina keluargaku syurgaku Ustaz, ya. Jadi kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah sebentar tadi, ya, yang menjadi asas kepada bacaan wajib kita dalam solat kita seharian, dan solat inilah yang menjadi tiang kepada setiap individu muslim yang akan menjadi tiang menguatkan kedudukan kita ataupun amal kita seharian. Apabila kita persembahkan di hadapan Allah SWT, Allah akan bertanya pasal solat, dan sudah tentu solat salah satu rukun pentingnya adalah Al-Fatihah, kerana di dalam surah Al-Fatihah ini ada pendidikan yang besar bagi ayah-ayah yang berada pada hari ini, untuk kita melihat keimanan pada Allah, ya, berkaitan dengan akidah, nombor 1. Nombor 2, berkaitan dengan ibadah ataupun syariat, perkara yang kedua. Dan yang ketiganya, untuk membina rumahku syurgaku, sudah tentunya perlukan kepada sirat, kepada jalan gaya hidup yang mengikut kepada orang-orang yang pernah,
ya, yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 golongan, minan nabiyyin, di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Inilah yang kita lihat dalam surah At-Tahrim juga, ayat yang ke-6. Ada 3 sudut yang kita akan perhatikan pada setiap ayat yang kita kaji. Sudut yang pertama ialah bina syurga di rumah. Itu ya yang pertama. Dan yang keduanya, kita bagaimana membina rumah di syurga. Ya, sudut yang kedua bila kita berinteraksi dengan ayat yang ke-6 daripada surah At-Tahrim. Dan yang ketiganya ialah bagaimana membina ataupun berjuang masuk syurga sekeluarga. Pada setiap hari berjuang dan mungkin kalau katakan pada zaman Nabi, yang kita akan baca daripada surah Al-Qalam itu, orang-orang pada waktu Mekah itu menggelar Nabi sebagai gila, Ustaz ya. Pasal apa? Pasal Nabi berjuang ini macam tak penat. Ya, macam tak takut, macam segala-galanya yang mereka rasa pelik, tetapi rupa-rupanya dengan kesungguhan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manfaatnya pada kita. Dan harapnya kepada kita pada hari ini terus berjuang, inspirasi daripada ayat 1 hingga 10 yang kita akan baca sebentar nanti, kita akan nampak bahawa sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh bukanlah untuk diri beliau semata-mata. Beliau bersungguh bukan hanya untuk keluarga beliau semata-mata, tetapi sebenarnya beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh kerana memikirkan umat, memikirkan untuk kita semua, tuan-tuan. Dan sudah tentunya ayah-ayah kita perlu selalu memikirkan juga tentang zuriat kita, tentang keluarga kita, sampailah kita diizinkan Allah bertemu di syurga di tahap yang lebih tinggi. Mari sama-sama kita buka pada muka surat 564, membaca surah Al-Qalam, surah pena, surah pen ya. Di dalam surah ini sebenarnya bercerita tentang akhlak para pendakwah ya, walaupun dikecam, walaupun banyak cabaran, tetap terus. Dan bagi seorang pendakwah dalam keluarga, namanya adalah ayah. Ayahlah yang mengajak anak ke arah mana? Ilallah, kepada Allah. Moga-moga dengan rahmat Allah itu kita dikurniakan syurga, masuk syurga sekeluarga. Mari sama-sama kita membaca ayat 1 hingga 10 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azimin fasatubsiru wa yubsirun. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada surah Al-Qalam, surah ke-68 ayat 1 hingga 10 Ustaz ya, sebentar tadi. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Inilah yang dibawakan oleh Allah dalam ayat pertama surah Al-Qalam ini. Allah bersumpah dengan pen, ya, dengan pena. Perbincangan dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan bahawa satu pena, pen yang kita pakai, tapi yang keduanya juga pena itu merujuk kepada pena yang digunakan oleh para malaikat menulis ketentuan qadar di Lauh Mahfuz. Itu yang dimaksudkan dengan demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Apabila Allah bersumpah dan kemudian selepas perkataan sumpah itu ada topik yang besar yang perlu diberi perhatian. Tetapi objek sumpah itu sendiri pun perlu diberi perhatian, di mana sebenarnya bagi ayah-ayah kita tahu bahawa sebenarnya keimanan pada qada dan qadar Allah itu akan membina keimanan agar kita dapat membina rumahku syurgaku, Ustaz ya. Kerana kalau ada yang kata bahawa saya tak sama seperti rumah lain, saya tak seperti kalau anak saya ataupun pasangan saya tak seperti orang lain, memang tak sama dengan orang lain. Kerana apa? Kerana masing-masing itu adalah bertanggungjawab untuk membina syurga masing-masing, dan panduannya itu sudah dituliskan di dalam Lauh Mahfuz agar kita dapat maklumatnya dengan merujuk kepada Al-Quran. Makin kita ikut Al-Quran, maka itulah juga panduan yang membawa kita ke syurga, Ustaz ya. Itu yang disumpahkan oleh Allah. Kehebatan Allah bersumpah ini diikuti dengan satu penyataan yang penting. Ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Sesungguhnya dengan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat paling besar itu adalah salah satunya kenabian. Salah satunya. Selain daripada nikmat Quran, selain daripada nikmat iman, tetapi antara yang paling tinggi di situ pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kenabian. Maka kalau Allah memberi penjelasan bahawa Nabi tidak gila. Kerana pada waktu turunnya surah ini orang menggelar Nabi gila, Ustaz ya. Gila sebagai sahir, orang yang tukang sihir, sebagai kahin, tukang telik dan sebagainya. Tetapi Allah melindungi Nabi, beritahu bahawa beliau tidak gila. Pasal gila ini adalah lambang kepada dirasuk ataupun dikuasai oleh jin. Dan orang-orang pada waktu Mekah itu mereka siap menawarkan lagi, kalau perlu kami ubat, kami ruqyahkan kamu, kami akan buat. Ya, dia cakap pada Nabi, padahal Nabi yang tahu bahawa mereka yang perlu diruqyah, perlu diubat dengan apa? Dengan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang berlaku pada Nabi, wa innalaka la ajran ghairu mamnun, ya, dengan kesungguhan Nabi tetap melaksanakan, menyampaikan mesej kebaikan itu, maka beliau mendapat ganjaran yang tidak putus. Dan apakah pelajaran untuk kita, ya, sebagaimana disambung pada ayat yang keempat, Allah memuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada diri Nabi ada akhlak yang hebat, yang mulia. Ini pelajaran untuk ayah-ayah, contoh teladan ayah sepanjang zaman yang dibina ataupun yang membina rumah sebagai syurga, ya, membina syurga di rumah itu adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini panduan kita.
Ya, ketika Nabi digelar gila, Nabi tetap juga membuat amalan akhlak yang paling baik. Pelajaran untuk ayah seperti saya ialah kadang-kadang ustaznya dalam rumah mungkinlah anak kadang-kadang dia cakap terima kasih, tak cakap terima kasih kepada kita kan. Dia kalau iman tengah tinggi ni kita okey. Kan, tak payah cakap terima kasih pun kita tak apa. Allah akan memberi ganjaran di akhirat nanti. Tapi kalau iman tengah turun ustaz ya. Tengah turun itu, kalau kita tidak mengambil panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, silap-silap ayah boleh jadi gila. Tak payah orang lain cakap gila, ayah tu jadi gila kan. Stres, dan kita tengok dalam masyarakat ada ayah yang stres, yang depres, yang ada akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ada yang betul-betul bunuh diri dan meninggal ustaz ya, turun jambatan lah apa sebagainya pasal stres. Menjadi seorang ayah yang dalam rumah harapkan beliau memimpin, bila keluar ketika mencari nafkah pun ada harapan yang tinggi, jadi tak tahu nak pergi mana. Dan apatah lagi pada zaman PKP ini ialah apa? Tak boleh pergi masjid, tak boleh nak menyendiri, nak ambil masa untuk tarik nafas, bersendirian, tak ada. Balik rumah, keluar rumah, balik rumah. Jadi di situ sebenarnya apabila kita mengalami cabaran tersebut, ya, Allah memberikan panduan di sini, ya, sebagaimana yang diwartakan ataupun disampaikan dalam tafsir Ibnu Kathir. Sayyidatina Aisyah ditanyakan oleh sahabat, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Aisyah bertanya, adakah kamu melihat Al-Quran? Ya. Maka Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawa sebenarnya akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran, ya. Dan kalau ikutkan kepada penerangan para isteri Nabi, ya, pasangan Nabi Ummahatul Mukminin, mereka ini tak pernah dengar perkataan yang sia-sia, marah-marah, ya. Itu adalah satu cabaran yang tersendiri untuk kita mencontohi, tetapi tetap juga Nabi seorang manusia, kerana Nabi diberikan hidayah, ya, hidayah agar terus memimpin, dan kita juga diberi hidayah agar moga-moga Allah pimpin kita agar kita lebih mampu memimpin keluarga kita. Pada ayat yang kelima, maka kelak engkau akan melihat dan mereka akan melihat juga, kerana mereka menuduh Nabi gila, kemudian Nabi masih lagi tetap berakhlak mulia. Pasal orang yang gila sebenarnya, yang paling gila ustaz ialah dia balas orang gila dengan cara gila. Itu lagi gila ustaz ya. Jadi bagi ayah di rumah, kalau anak buatlah perkara-perkara, isteri buat sesuatu perkara yang gila-gila, si ayah jangan balas dengan cara gila. Pasal kalau ayah balas cara gila, dia lebih kurang ini yang pernah dikongsikan oleh Ustaz Allahyarham Ustaz Ismail Kamus ustaz. Dia kata ada orang ni dia macam memancing dalam baldi kan. Jadi orang yang betul ni dia cakap pada, pasal itu dekat Tanjung Rambutan. Itu Allahualam lah dia punya riwayat ni macam mana ya. Tapi orang tu buat macam memancing dalam baldi. Ya, mungkin dulu kaki pancing ke, tak dapat pancing, jadi dipancing. Ni orang di kat Tanjung Rambutan. Jadi orang yang betul ni tanya kepada orang yang tak betul ni, kamu ni gila ke memancing di tengah-tengah di tengah halayak ramai ni? Maka orang yang tak berapa betul tu dia cakap, kamu gila ke? Dia cakap pada orang yang betul tu gila. Pasal apa? Pasal sebenarnya buat apa tanya kepada dia pancing apa ataupun cakap dia gila. Nak ceritanya ialah jangan gila dibalas dengan gila, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh bila orang menyatakan beliau gila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun. Mereka akan melihat, ya, masing-masing akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Pada ayat yang ke-6, siapa sebenarnya yang gila? Ya. Allah memandu Nabi, memandu kita sebenarnya bila ada sesuatu yang tidak kena, balaslah dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Allah lebih mengetahui siapa yang sesat, siapakah yang dapat hidayah. Inilah panduan untuk ayah-ayah yang berada di depan kaca TV, kepada ibu-ibu, ya, kita cuba membalas sesuatu yang tidak kena dengan gaya hidayah. Itu yang kita minta pada Allah SWT. Dan hidayah ini bukan sekadar ketika kita mengikut program ini, ketika tadabbur kita dapat hidayah, itu satu. Tetapi lebih penting kita dapat istiqamah bersama hidayah ketika ada keperitan.
Nabi ketika perit dituduh gila, dituduh macam-macam, tetapi Nabi masih lagi diberi hidayah membalas dengan cara yang lebih baik sehinggakan orang yang pernah menuduh Nabi gila ataupun sedang menghina Nabi, orang ini terpaku dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehinggakan mereka itu memilih untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam. Dan ini adalah pengalaman yang amat mulia apabila ia boleh berlaku di dalam keluarga kita. Apabila kita cuba untuk buat yang terbaik, fala tuti'il mukadzibin, kata Allah, jangan taat kepada orang yang mendustakan, jangan beri perhatian. Waddu law tudhinu fayudhinun, pada ayat 9, mereka suka engkau bersikap tolak ansur, mereka boleh bertolak ansur juga. Jadi orang yang menuduh orang gila ini salah satu approach ni Ustaz, ya. Sebenarnya dia nak tekan psikologi kita agar akhirnya kita bertolak ansur. Dia kutuk dulu, dia istilah dalam zaman sekarang namanya character assassination. Dia bunuh karakter seseorang, ya, bukan bunuh orangnya, bunuh dia punya jati diri je. Akhirnya tak apalah, tak payahlah cakap bahawa Islam ini sahaja yang benar, kan. Mula-mula dia akan attack dahulu. Dan ini adalah penting dalam satu keluarga, tuan-tuan sekalian, ya. Musuh yang kita tak nampak namanya syaitan. Dia lalu melalui anak, melalui isteri, melalui suami, dan bila dia attack, dia serang itu untuk mengurangkan jati diri akidah kita. Lepas tu kita pun bertolak ansur, tak apalah, ya. Tak payahlah serius sangat untuk bawa kepada syurga, setiap hari cakap nak ke syurga ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah, bagi diskaun sedikit. Maka itu adalah modus operandi daripada syaitan, dan salah satu daripada orang yang pernah menyatakan perkara ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, pelbagai musuh-musuh di kalangan manusia yang sebenarnya diinspirasikan oleh syaitan. Jadi ini pelajaran penting untuk saya, untuk tuan-tuan sekalian. Kita harapkan kita boleh jaga bila ada unsur-unsur menggilakan kita, kita jangan jadi gila, ya, tetapi kita balas dengan khuluqin azim. Insya-Allah kita sedang membina syurga di rumah, dan insya-Allah kita akan bersambung mendalami perkara ini selepas kita berehat. Kita bertemu kembali majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Episod akhir kita dalam tajuk keluargaku syurgaku, ya. Bagaimana Nabi ataupun Allah mengajarkan kepada kita, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi memberi respon kepada orang-orang yang cuba menggilakan beliau, cuba memberikan pengalaman perit, ya, seperti neraka kepada beliau. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam ada panduan hidayah daripada Allah, sehingga kan Nabi terus diberikan ilham hidayah berakhlak mulia. Rupa-rupanya akhlak mulia itu menyebabkan orang yang pernah menuduh Nabi gila, yang menyebabkan Nabi marah, orang-orang itu yang terkesan dengan akhlak Nabi, dan akhirnya mereka itu kembali kepada agama fitrah, kembali kepada agama Islam. Inilah kaedah bagaimana kita menguruskan cabaran dalam rumah, kerana di dalam rumah kita, walaupun ia dalam keadaan terkawal, tetapi ada satu musuh yang sentiasa ingin mengajak ke arah keburukan. Musuh inilah yang sudah berazam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala selepas peristiwa Iblis diminta untuk bersujud kepada Adam, maka Iblis gagal pada waktu itu, dan beliau meminta pada Allah pada surah Al-A'raf untuk ditangguhkan, untuk menggoda kepada Bani Adam, menggoda pada saya, pada ayah-ayah yang ada, kalau boleh satu permeteraian ataupun meterainya janji akad nikah di antara seorang suami dan isteri diganggu gugat agar ia terpisah. Itulah yang menjadi azam bagi satu makhluk yang bernama Iblis, yang diikuti oleh syaitan, dan kita ingin jaga perkara tersebut. Inilah program yang kita bina untuk kita kaji ayat-ayat berkaitan dengan ayah. Bagaimana
banyaknya panduan ya yang kita kaji adalah beberapa ayat sepanjang Ramadan ini, dan kita ingin merujuk kembali kepada ayat utama yang dapat dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, dan kali ini kita ingin mendengar sekali lagi dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Surahul Azim daripada ayat ke-6 surah At-Tahrim ini menjadi asas kepada majlis ayah, di mana kita melihat maksudnya wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kepada semua ayah, kepada semua ibu, kepada semua adik-adik yang mendengar, tuan-tuan yang mendengar dalam program ini. Wahai orang-orang yang beriman, walaupun iman kita tinggi ataupun rendah, ketika kita mendengar ayat ini, Allah tetap memanggil kita dengan wahai orang-orang yang beriman. Tidak Allah memanggil kita dengan ya ayuhan nas, apatah lagi ya ayuhal mujrimun, wahai orang yang pernah derhaka atau yang derhaka selalu kepada Allah. Allah meletakkan status ini dengan panggilan yang baik kerana ayah akan memanggil dengan panggilan yang baik walaupun ada kekurangan di dalam sebuah keluarga. Si isteri, si ibu memanggil dengan cara yang terbaik. Sebagaimana yang kita pernah belajar dalam siri majlis ayah ini, Luqman memanggil anaknya ya bunayya. Ibrahim memanggil kepada ayahnya walaupun ayahnya itu ataupun katanya riwayat lain mengatakan pakciknya itu tidak beriman, tetapi masih lagi dengan perkataan ya abati, wahai ayah kesayanganku. Ini yang kita belajar, dan Allah mengingatkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu. Allah mulakan dulu dengan diri kamu kerana diri sayalah yang perlu bermula dahulu. Kalau ada yang kata saya mendengar ini dan sepatutnya suami saya, sepatutnya isteri saya, sepatutnya anak saya, yang sepatutnya itu bukan perkataan bagi yang memahami istilah qu anfusakum. Jagalah diri kamu. Allah minta kepada kita mulakan dahulu dengan diri, kemudian kepada ahli keluarga daripada bakaran api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarannya ada dua, manusia dan juga batu. Walaupun dalam ayat lain bercakap tentang jin dan manusia juga ada, tetapi dalam ayat ini Allah memberitahu kepada kita manusia dan batu ini disekalikan. Mengapa? Kerana di dunia ini mungkin satu, manusia ini menyembah batu. Tapi yang keduanya, manusia ini, insan ini adalah insan yang berhati batu, yang tidak mahu mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Al-Quran dibacakan, saya tidak kisah. Al-Quran diajarkan, saya tidak mahu belajar. Maka ia sama sahaja seperti batu-batu berhala yang ada, tidak mampu bergerak, tidak tergerak dengan hidayah. Maka Allah menyatakan, alang-alang sudah menjadi batu di dunia ini,
Di akhirat nanti, ayah yang begini layak sahaja bersama batu-batu ini, na'udzubillahi min dzalik. Yang kita doakan agar dengan program ini tuan-tuan dapat mengambil satu dua intipati daripada Al-Quran. Allah menyatakan alaiha malaikatun ghiladun shidad, iaitu malaikat yang menjaga neraka itu amat kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak derhaka pada urusan ketentuan yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan apa sahaja yang diperintahkan. Malaikat inilah malaikat yang pelbagai, yang ramai ini, yang akan membantu ayah-ayah untuk kita bina syurga di rumah kita. Inilah malaikat-malaikat, banyak malaikat yang Allah berikan sebagai bala tentera, sebagai bantuan kepada kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita perlu selalu memanfaatkannya. Kalau tidak, ada malaikat lain yang akan menguruskan jiwa ayah yang keras, yang tidak kisah pada panduan Al-Quran dalam memimpin keluarga. Kalau mau marah-marah sahaja, kalau tak nak bertanggungjawab, tak nak. Kalau rasa bersemangat, semangat. Bukan itu yang kita ingin bina. Yang moga-moga dengan perkongsian kita ini, kita jadi seorang yang dibalas dengan kebaikan. Itulah isi daripada ayat nombor 7 selepas ayat 6 tadi. Mungkin ini sebagai ayat bekalan tambahan di hujung Ramadan ini. Kita minta Ustaz membaca sekali lagi Ustaz pada ayat yang ke-7 surah At-Tahrim. Okey. InsyaAllah kita membacakan ayat yang ke-7 surah At-Tahrim. Satu ayat lagi, mudah-mudahan yang menjadi panduan kepada kita semua dalam menjadi ayah-ayah yang berperanan untuk memimpin keluarga masuk syurga, insya-Allah. Ayat 7 Ustaz. Ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kafaru la تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang kafir, ya, malaikat berkata pada ayat yang ke-7 itu, malaikat akan berkata kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, hai orang yang kufur ingkar, janganlah kamu menyatakan uzur, ya, dengan meminta ampun pada hari ini, kerana masa telah terlambat. Kamu hanyalah dibalas dengan balasan apa yang kamu telah kerjakan. Inilah peringatan agar kita semua ayah-ayah yang memimpin, kita buat yang terbaik. Apa yang kita amalkan ini, apa yang kita usahakan ini akan dibalas. Dan inilah sebagai peringatan, sebagai perkongsian kita bersama dalam majlis ayah. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyeru kepada tuan-tuan terus bersama Al-Quran walaupun Ramadan telah sampai ke penghujungnya. Ramadan mungkin pergi Ustaz, ya, tetapi kita tidak boleh pergi tanpa Al-Quran dalam hidup. Dan mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menjemputlah Ustaz untuk menyampaikan satu dua pesan di samping ucapan, ya, di hujung Ramadan menyambut Syawal yang menjelang. Dipersilakan Ustaz. Baiklah, saya pesan untuk diri saya dan juga kepada sidang penonton sekalian untuk sentiasa bersama-sama dengan panduan kita Al-Quranul Karim, satu-satunya kitab yang tidak akan mengecewakan sesiapa yang berdamping, sesiapa yang berinteraksi dengannya. Kerana Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada manusia di hari akhirat kelak. Al-Quran akan memberi manfaat kepada manusia yang sentiasa mencari solusi, mencari jalan penyelesaian. Al-Quranlah jalan penyelesaiannya. Dan Al-Quran akan mengangkat kedudukan kita, kemuliaan kita, apatah lagi di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Maka saya mengucapkanlah sedikit selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang sentiasa menonton majlis ayah pada hari ini. Mudah-mudahan jangan kita tukarkan kegembiraan kita di Aidilfitri dengan maksiat di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita istiqamah bersama Al-Quran. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz atas ucapan sebentar tadi, dan kita mohon pada Allah agar Allah pimpin kita Ustaz, ya. Kita nak memimpin, tetapi sebenarnya Allah lah yang layak memimpin kita agar terus berada di atas jalan hidayah, terus berada di atas jalan lurus untuk membawa keluargaku
ke syurga nanti insya Allah. 3 perkara sebagai konklusi kita daripada sesi akhir ini, mari kita sama-sama saksikan. Yang pertama, untuk bina syurga di rumah, kita perkenalkan sunnah Nabi dalam keluarga syurgawi kita, ya. Keluarga syurgawi, keluarga yang ada elemen-elemen menuju ke syurga. Yang pertama. Yang kedua, kita berdoa bersama Nabi di akhirat nanti. Kita berdoa agar ahli keluarga kita dapat berjiran dengan Nabi, Ustaz, ya. Ini perkara yang penting, dan yang pastinya kita perlu berjuang setiap hari memastikan ciri sunnah ini diamalkan, kerana sunnah itu khuluqin azim yang kita belajar daripada surah Al-Qalam. Itulah cara yang Nabi hidupi bersama Aisyah. Aisyah bukannya 100% sempurna, ya, tetapi kerana Nabi menguruskannya dalam hidup sebagai seorang manusia, ada kekurangan-kekurangan, ya, ada rasa sedih, ada rasa letih, tetapi kerana ada akhlak yang mulia, itulah yang mengangkat status Nabi yang kita ingin contohi dan berjiran di akhirat nanti. Mari sama-sama tuan-tuan semua kita berdoa Allah memperkenankan keinginan ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallahil halim. Subhanallahil azim. سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بعتق من النار يا عزيز يا غفور اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن
وأكرمنا بكرامة القرآن. اللهم احفظ علينا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم وأجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, moga-moga Allah mengurniakan, memakbulkan doa yang kita baca sebentar tadi dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. Terima kasih Ustaz. Moga-moga doa ini jugalah yang Allah kabulkan pada hari Jumaat, hari Asar, lepas Asar pada hari ini. Ini adalah Jumaat terakhir kita di bulan Ramadan pada tahun ini. Tidak pasti kita akan bertemu lagi Ramadan pada tahun depan, tapi moga-moga Allah mencatat, para malaikat mencatat amalan terbaik tuan-tuan sekalian kita semua dengan Al-Quran. Kita doa pada Allah sebentar tadi agar Allah ajar kita. Kalau kita terlupa, Allah ingatkan kita. Ini perkara penting untuk kita meneruskan kehidupan kita pada tahun selepas ini, selepas daripada Ramadan ini. Moga-moga tuan-tuan dengan Aidilfitri yang menjelang akan menjadikan kita umat yang bersama Al-Quran, bertakbir, kemenangan dan terus berjuang untuk memastikan kita memimpin keluarga kita ke syurga. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang mengikuti program ini dan juga kepada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam yang menyusun program ini bersama dengan pelbagai media untuk bersama. Ulangan program ini pada jam 10.30 di Astro Oasis dan 4.30 di TV Al-Hijrah dan juga di platform digital Sinar Harian. InsyaAllah kita doakan amal kita diterima, majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.